Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam Jumaat sebab hari ni hari Jumaat. Okey. Hari ni ada topik yang istimewa. Sebab semua orang tahu macam mana saya ni begitu passion dengan impian saya untuk menjadi seorang yang boleh menderma, boleh bersedekah, boleh berzakat sebanyak-banyaknya. Jadi mestilah income mesti banyak kan. Okey. Tapi sebelum tu mari saya tunjukkan kesukaan saya, minuman yang menjadi pilihan saya setiap hari. Tentulah Cinch. Nampak tak? Cinch Cinch tea mix. Dalam ni dia ada apa ni? Red white tea, kemudian dia ada matcha green tea. Dia ada rooibos tea sekali ini. Dia ada rooibos tea. Dan sentiasa menjadi pilihan saya untuk minum. Minum pagi tak kisahlah. Untuk minuman panas. Sebab sekarang ni banyak orang yang ambil contohnya kopi 3 in 1, yang sachet-sachet 3 in 1, teh pun ada 3 in 1 kan. Tapi sebenarnya semua tu mempunyai banyak trans fat dan juga sugar, which is akan menjadikan badan anda mudah untuk inflammation. Jadi tak bagus untuk ambil. Kalau anda nak minum kopi, yang ni ini teh kan. Kalau nak minum kopi, ambil kopi yang pure kopi dan kemudian tambahkan susu segar. Itu cukup baik dah. Tak perlu ambil yang 3 in 1 sebenarnya. Saya memang daripada dulu kalau saya nampak sahabat-sahabat ataupun saudara mara saya yang ada ambil 3 in 1, saya memang akan cepat-cepat WhatsApp dia. Maaflah saya jadi menyibuk, tapi itu adalah concern saya. Itu adalah perjuangan saya untuk saya bantu anda untuk makanan yang sihat, untuk dapatkan makanan yang sihat. Okey, Cinch tea ni boleh diminum diminum panas ataupun sejuk. Okey. Tapi saya suka panas. Saya suka panas dan saya suka pancuh macam tu saja. Direction dia ada 28 stick dalam ni. Okey. Ini macam ni rupa dia. Memang sedap sangat dan mudah dibawa ke mana-mana. Kalau ni nak travel ke mana-mana kan just bawa aje. Untuk sehari 2 hari bawa. Bubuh dalam handbag. Okey, sangat mudah. Okey. Jadi hari ni saya nak minum satu. Okey, saya bancuh okey. Saya dah sediakan air panas dan gunting. Kita gunting aja. Okey. Jadi kita bancuh je dengan air panas. Bismillah. Ni air panas Jadi masukkan je. InsyaAllah mudah sangat. InsyaAllah. Panas-panas. Minum panas-panas memang sedap. Dan dia untuk orang yang nak kurus, orang yang detox. Jadi dia dapat bantu untuk kita kurangkan craving, untuk kita rasa kenyang lebih lama. Jadi Masya Allah, memang bagus sangat kesan dia. Memang kita tak minta lah benda lain. Dan yang penting benda ni menyihatkan sebab dia pure. Extract pure teh. Teh yang pula yang dia pilih yang terbaik sahaja. Jadi dah menjadi apa ni lah, sachet macam ni. Okey. Jom jemput minum. Sedap dan dia wangi tau. Wangi sangat. Memang sedap dan apa? Sedap lah. Tak terkata sedapnya. Baru-baru ni saya tak minum dah 2 bulan sebabnya kehabisan stok, dan Malaysia pun tak dapat stok daripada US. Jadi baru je sampai bulan baru-baru ni. Jadi saya terus beli 2 kotak sekali terus. Saya punya seorang. Jangan nak sentuh. Jadi tapi sekarang ni dah ada dah stok dia. Kalau anda nak dapatkan boleh hubungi saya, okey? Okey, jom kita sambung dengan topik kita hari ni. Betul ke kita ni orang Islam kena kaya? Okey, pertamanya saya nak tunjuk dengan anda. Kita sembahyang, kita solat 5 kali sehari, 5 kali jugalah kita ada dengar azan. Betul Ada dengar azan dan azan pun ada menyebut hayya 'alas solah, marilah sembahyang, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Islam dalam bentuk azan pun dia dah sebut marilah menuju kejayaan. Maknanya Islam suruh kita orang berjaya, jadi orang yang berjaya. Okey, yang pertama. Yang kedua, tengok rukun iman, rukun Islam kita, rukun Islam kita ataupun rukun iman yang ada, keluarkan zakat. Keluarkan zakat dan juga adanya pergi haji bagi orang yang berkemampuan.
Macam mana tak mampu, tapi macam mana kita nak pergi haji kalau tak mampu? Jadi kita mesti mampukan diri kita agar kita boleh pergi haji, ataupun kita boleh sponsor orang lain pergi haji, supaya kita dapat cukupkan keperluan rukun kita tu. Dan juga untuk rukun sedekah, rukun zakat. Rukun zakat, kalau kita tak mampu nak keluarkan zakat, macam mana kita nak keluarkan zakat? Macam mana kita nak sempurnakan rukun kita tu? Faham tak? Itu yang ketiga. Yang kedua, dalam aspek rukun. Okey, saya nak bawa anda juga melihat kepada 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, 7 orang daripadanya merupakan orang-orang yang kaya. Seperti Sayyidina Uthman bin Affan, seperti Sayyidina Umar sendiri pun memang kaya. Sayyidina Umar. Kemudian Abdul Rahman bin Auf yang sangat terkenal sebagai orang kaya, kan. Tapi saya nak cerita tentang kisah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni, dia wakaf dia ada satu telaga yang dia buat wakaf daripada zaman dia ada lagi. Sekarang dah tahun 1440. 1441. Okey. Dan telaga tu dah beratus-ratus berjuta tahun. Okey, 1000 lebih tahun, betul jadi, dan telaga tu sendiri sehingga hari ini, sehingga 1000 lebih tahun masih lagi mengairkan tanaman beberapa hektar tanaman yang menanam kurma. Dan kurma tu diberi sedekah ke seluruh dunia kepada orang-orang yang memerlukan. Masya Allah, hebat kan? Betul tak? Dan ada satu bank yang dinamakan, dan bank tu ada akaun Uthman bin Affan sampai sekarang. Duit-duit dia, hasil bisnes dia dimasukkan di dalam tu dan diagihkan dan diwakafkan, disedekahkan, dizakatkan. Bayangkan banyaknya pahala yang Sayyidina Uthman dapat kumpulkan sehingga hari ini. Beribu tahun, dah 1000 tahun lebih. Dan mereka tu sahabat, dan janjikan Nabi, mereka sahabat. Kita ni tak ada siapa-siapa. Okey, kita ni apa yang Allah sebutkan, apa yang Islam ajarkan kita, apa yang boleh membawa kita kepada dalam akhirat yang boleh memberatkan timbangan kita ialah doa anak yang soleh, kemudian amal jariah, doa amal anak yang soleh, insya-Allah. Tapi kita tak semua orang dalam di kalangan kita yang dapat nikmat ada anak ataupun ada anak ramai. Sekarang ni ramai orang mungkin ada yang tak ada anak, ada orang yang anak pun berapa orang je, seorang, saya 4 orang je. Bayangkan dengan orang yang ada 12 orang anak, 10 orang anak, 15 orang anak ada juga sekarang ni. Tapi jarang-jarang sekarang, kan. Jadi memang kita ajar anak kita tu sehabis baik supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi ada limitation dia kat situ. Saya nak sebutnya. Tapi apa yang satu lagi yang kita boleh fokus dan kita boleh usahakan ialah sedekah jariah, amal jariah. Amal jariah itulah sedekah kita, kita wakaf kita atas nama kita ataupun atas nama ibu bapa kita yang dah tak ada ataupun anda masih ada, kan. Jadi benda itulah yang akan dapat membantu kita menambahkan neraca amal kita. Jadi itu adalah peluang besar yang terbuka. Sebenarnya saya baru tahu benda ni. Saya bayangkan saya seorang yang kedekut selama ni. Dan saya dapat tahu tentang sedekah ni adalah mata wang kita di akhirat baru tahun ni. Bayangkan saya dah umur 41 tahun dan saya baru tahu. Jadi sebab itu saya pulun habis-habisan. Saya nak sangat keluarkan zakat, keluarkan sedekah dengan lebih banyak supaya saya dapat bantu biar ramai orang sehingga saya mati sekalipun. Ada satu kisah yang saya baca kemarin, dia cerita ada jutawan ni dalam kereta, dia dengar ustaz cerita berilah sedekah banyak-banyak. Orang kaya terutamanya berikan sedekah banyak-banyak. Dia tak kata pun ustaz tak kata pun semua orang berikan sedekah. Tapi dia kata orang kaya, orang yang mampu berikan sedekah. Okey.
Dan orang kaya ni, jutawan ni, dia mempersoalkan, itulah ustaz ni semua kalau pasal duit je minta dengan apa ni jutawan, minta dengan orang kaya. Cuba usaha sendiri, kan. Tapi apa yang dia tanya driver dia, betul ke macam tu? Driver dia sebut macam ni. Analoginya ialah kalau kita pergi US, kita kena tukar duit tak? Kena tukar duit dia kan? Kita tak boleh kita tak boleh shopping di US dengan duit ringgit Malaysia. Kita pergi umrah atau haji pun kita kena bawa duit mata wang dia. Mata wang dia apa? Rial kan? Rial. Okey. Begitu juga kita pergi Jepun dan sebagainya, kita mesti tukar duit dengan mata wang dia. Begitu juga kita di akhirat. Kita nak bawa duit tu, memang orang kata duit tak boleh bawa mati. Tapi duit sebenarnya boleh bawa kita bahagia di alam akhirat. Dengan cara kita tukarkan duit kita tu kepada sedekah. Sedekah itu adalah mata wang kita di akhirat. Faham tak? Jadi sekarang lah, bukanlah kalau orang tanya you, orang cakap kat you, duit ni buat apa banyak-banyak, bukan boleh bawa mati. Yes, boleh bawa mati dengan pahala sedekah. Sebab tu kita kena banyak duit untuk kita beri sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Okey, sekian itu sahaja perkongsian saya hari ini. Mari kita sama-sama dapat mengumpul sebanyak-banyaknya rezeki agar kita dapat membahagi rezeki itu kepada orang-orang yang memerlukan, supaya di sana kita dapat kumpulkan pahala, memberatkan neraca amal kita. Okey, untuk anda yang nak join untuk saya dalam bisnes Shaklee, boleh hubungi saya. Nak dapatkan change, nak dapatkan Vivix dan sebagainya, ataupun nak buat bisnes Shaklee, boleh hubungi saya untuk kita berjaya bersama-sama dalam Shaklee membesarkan ekonomi ummah. Okay, Assalamualaikum.